Cikgu tak cakap apa-apa pun, jangan risau. Cikgu record je. Okay, bagi sesiapa yang dah siap boleh sharekan kat Telegram. Tak ada apa. Jangan minum rata nanti kadang satu rumah. Pergi kat dapur je. Isi kehadiran. Dan cakap boleh tolong hantar jawapan. Siapa yang dah siap? Astagfirullahaladzim. Dah dibagi makan tu macam tu jugalah kau ni. Dah belum? Ada siapa-siapa yang dah siap? Boleh hantarkan jawapan kat Telegram. Ni sampah apa ni? Sampah ni. Azam kan air lah. Kosong. Haus Azam. Dek, ambilkan air kosong, dek. Azam. Air. Tak tahu macam nak buat. Okey, bagi yang tadi tak pasti macam mana cara nak buat dia, cikgu terangkan balik. Okey, buka data ni tadi. Jadi awak ambil satu per satu. Contohnya 3. Cikgu dah siap. 3. Okey. Sekejap ni tadi ada yang Hambali tadi tanya macam mana dia tak pasti macam nak buat. Kalau dah siap boleh tolong screenshot kan masuk dalam tu. Okey, ni awak Muhammad Arfan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Okey, 3. Awak letak kat sini 1.4. Awak letak kat atas 4. 8. Letak kat atas 8. Ni nama dia plot titik. Jadi kalau soalan nanti keluar dia suruh buat plot titik. Cara dia macam ni lah. 7. Awak letaklah kat atas ni 7. 11. Ni 11. 6. 5. 7. 7 tengok ni tadi dah ada 1 kat atas ni. Ni yang kedua. Jadi saya letak atas dia yang kedua. Yang ni 3. Tengok ni ada 3 kali 6. Boleh faham apa yang saya tunjuk ni Hambali? Itu bukan kerusi nak oi. Azam, Alif, tolonglah budak berdua ni tengok apa dia buat. Kerusi ni pasang balik betul-betul, lepas tu ni sorok. Kapten Amerika pula.
Arfan. Anisha, satu Wira. Terima kasih. Sekejap eh. Tak mau naik atas meja. Jangan naik atas meja. Arfan Azri. Okey, ni jawapan Alisha Program. Kenapa pula dia tak ni? Dia lag pula. Aduh ya Allah. Okey, ni satu lagi yang saya lupa. Ni sepatutnya kita kena tulis tajuk dia lah. Tapi kat atas ni saya terletak kat bawah pula. Bilangan khidmat pesanan ringkas. Sepatutnya tajuk dia letak kat sebelah atas. Okey. Ni jawapan Alisha tadi, tapi jangan lupa ya Alisha tajuk dia. Jangan khidmat pesanan ringkas. Okey? Boleh? Boleh saya pergi pada soalan seterusnya? Tadi apa Hambali, boleh tak? Boleh faham tak apa yang saya ajar ni? Boleh ikut tak Hambali? Boleh. Okey, alright, kita boleh teruskan Okey, seterusnya kita pergi pada soalan nombor 6. Muka surat yang sama 255 bagi sesiapa yang rasa tak nampak skrin saya dengan jelas, awak dia buka buku teks. Jangan naik atas meja ni. Meja ni bukan untuk panjat-panjat. Satu? Main apa? Jangan naik atas meja Nanti kalau cedera ke apa semua, meja rosak tak apa lagi. Nanti kalau dia kepala berdarah ke apa ke kan? Siapa pula nak hantar pergi hospital? Okey, dalam satu tinjauan umur bagi 24 orang pembaca bagi sebuah majalah dicatatkan seperti berikut. Wakilkan data-data itu dengan plot batang daun dan justifikasikan kesesuaian perwakilan data tersebut. Jadi ni umur dia, umur bagi 24 orang pembaca. Jadi plot daun ni, macam mana kita nak buat? Dia bahagikan kepada dua Ni batang, ni daun dia.
Okay. Batang ni kita ambil digit peluh dia. Digit puluh Sini dia punya digit sah. Okey, contohnya kalau kita tengok kat sini, umur bagi 24 orang pembaca ni paling muda ialah 22 dan yang paling tua ialah umur 65. Betul tak? Ada tak yang sampai 70? Tak ada kan? Betul tak? Paling muda 22, paling tua 65. Okey, jadi kita tahu, kita letak nombor puluh dulu 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Lepas tu macam ni kita nak buat jadi kita cek dulu data di pertama. Umi dah cakap jangan panjat. Kenapa kau nak turun sebab kau dah panjat tadi kan? Jangan. Kau duduk sini kau tadi ada kau tu. Lipat semua meja ni. Tak boleh jadi budak dua orang ni. Pergi kemas sana, pergi kemas sana. Diorang murid yang terkejut. Kau jangan buat pasal ya. Ya, tapi jangan panjat-panjat. Tidurlah. Okey, 44. Jadi awak tengok ni yang pertama kita buat 44. 4 dah ada, jadi saya tambah 4 kat sini. Saya ambil nombor sah dia je. Sebab nombor puluh dia dah dekat depan 53. Sini 5, saya tambah 3 kat sini. Okey, lepas tu 33. 3 kat sini, saya tambah 3 lagi kat sini. 65. 6, sini 5. 51. 5, saya letak 1 kat sini. Sebab nombor puluh dia ni kita dah tak payah ulang sekali je. Kita ulang, kita balik nombor saja. Sorry. Kita tengah buat yang ni 30. 30, jadi maknanya dia dekat sini. Boleh faham tak? Cara nak buat dia. Boleh ikut? Boleh. Cuba awak buat sendiri, sekejap lagi kita sharekan jawapan sama-sama macam tadi. Apa tu? Anis. Oh, dia peserta sekolah.
Umi ya, ada tipe kita orang ada pocong. Sekali ni. Dari bangun pun ni. Dah siap? Boleh sharekan dekat dalam Telegram? Maaf lah ya, rumah saya memang ramai orang. Ramai kanak-kanak Raibina. Dah ke? Siapa yang boleh hantar jawapan?
Jangan bayar. Hutang ni. Kata dompet. Ada yang jangan bagi atas dulu. Jadi apa tu Anis? Anis tak boleh dapat kata Anis bagi Anis itu Anis. Tunggu. Saya ini lepaskan. Jangan. Okey dah ke? Boleh sharekan jawapan? Buat tak ni masing-masing? Yang benda ni. Cikgu dah siap. Dah share kat Telegram Kalau dah share boleh tolong sharekan kat Telegram. Loh. Hambali, benda ni pun memang semua orang belum belajar hari ni Hambali. Apa yang saya ajar tadi kejap tu le. Yang saya suruh buat. Tadi awak boleh buat je sebelum ni. Yang tadi awak hantar kat saya. Okey, ni saya tengok jawapan kawan awak punya. Okay, Alisha, terima kasih. Yang lain pun kalau nak hantar, boleh hantar. Hambali ada buku teks tak? Hambali ada buku teks ke? Okey. Ni kita tengok jawapan. Ya, Alisha Najwa ada apa-apa nak tanya? Ada dah buka dah buku teks. Sebab takut awak mungkin tak nampak sangat yang dekat telefon ni. Kan dekat awak punya skrin mungkin kecil. Jadi awak boleh buka juga dekat buku lah. Okey. Cikgu dah send. Okey, dah send ya? Dah. Ni jawapan Alisha. Okey, terima kasih ya Alisha. Okey, ni kita boleh buat perbandingan lah jawapan.
2, 5, 5, 2. Samalah. Dia sebenarnya tak kisah. Mana besar, mana kecil dulu awak letak boleh. Asalkan awak buat dia punya ni. Aduh ya Allah. Okay. Sebenarnya Alisha buat ni betul lah. Asalnya dia macam ni. Kan? 4, 4. Tengok ni ya, Hambali. Ni nombor dia 4, 4. Saya try besarkan kejap boleh tak? Okay. So sangat dah pula. Okay ni saya rasa okey sikit kot. Contohnya 44. Jadi kita letak sini 4, sini 4. Okay, yang kedua 53. 5 ni saya dah letak. Ni saya letak dulu tau. 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 5, 3. 6, 5. Jadi saya letak 6, kemudian 5. Sini mesti dia punya angka nombor puluh dia. Sini nombor sar dia. Nombor puluh ni dah tak perlulah dah. Sekali je. Tapi nombor sar ni setiap satu ni awak kena bawa turun lah. Macam ni 4. Yang ni 53 letak kat sini. 33 jadi 3 kat sini. 3 tinggal 3 kat sini. 6, 5. Sini 6, sini 5. Okey, 5, 1. Maknanya sini 5, sini 1. 30. Sini 3, sini 0. Boleh ikut tak Hambali? Hambali buka mic lah Hambali. Okey, boleh ikut. Pasal buat sampai habis. Bila dah habis, macam ni, dah susun semua, pastikan data dia cukup Macam mana nak tahu cukup ke tidak, awak kira lah ni macam saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Okey, 24. Jadi kita tengok betul tak ada 24 data. Sini ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Darab 3, 24. Jadi betul lah maknanya 24. Tak ada yang tercicir. Okey. Lepas tu kita susun balik yang ni ikut macam Raisya punya. Raisya pula Alisha, sorry. Maknanya nombor yang kecil di depan, nombor yang besar kat belakang. Contohnya ni. 5, 2. Asalnya 5, 2. Tapi kita kena letak yang kecil kat depan. Yang besar kat belakang. Okey. Sama juga ni. Dia start tadi apa? 0 ada 1, 1, 1. Kemudian 2, 3. Kita susun balik lah. 0, 0, 0, 1, 1, 2, 3, bla 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 bla. Okay, dan selanjutnya. Cuma yang kat sini ialah tajuk dia. Tajuk dia ialah, apa tajuk dia ni kita nak letak ni? Pembaca bagi, umur pembaca bagi sebuah majalah. Sekejap. Habislah pula. Umur pembaca bagi sebuah majalah. Okey. Jadi daripada data yang kita nampak kat sini, golongan yang paling banyak baca majalah ni adalah umur 30-an sebab dia ni lah yang paling ramai. Macam itulah. Boleh? Tajuk ni mesti ada.
Arfan. Ada. Janganlah panjat-panjat Arfan, oi. Banyak betul tenaga budak bulu. Okey, boleh cikgu teruskan? Okey, cikgu teruskan ni pada soalan yang seterusnya. Saya pergi kepada 12.1C. Sekejap kat sini. Di mana yang ni pula 12.1C ni macam mana kita nak tukar satu perwakilan data. Dia dah bagi satu perwakilan data. Contoh dalam ni dia bagi kita ialah purata hujan bulanan bagi Bandar Impian, tapi dia bagi dalam bentuk carta palang. Dia suruh kita tukar kepada bentuk lain. And then kita tukarkan and then kita cakap kenapa kita rasa yang sesuai tu bentuk tu. Okey, kita dah belajar sebelum ni ada beberapa apa nama dia ni? Ada beberapa bentuk dia lah Sekejap saya buka nota dia. Okey, ni dia. Sebelum ni kita dah belajar hari semalam tentang ni carta palang nama dia. Kita belajar juga tentang carta pi semalam. Kita belajar juga tentang graf garis. Okey. Hari ni kita belajar buat plot titik dengan plot batang dan daun. Okey. Jadi sekarang ni kita nak belajar pula macam mana kita nak tukarkan. Kalau macam ni kita nak tukar macam mana. Macam ni contoh yang dibagi. Carta palang menunjukkan keuntungan syarikat daripada 2010 ke 2015. Tukarkan perwakilan lain dan justifikasikan. Maknanya kita sebut kenapa kita memilih perwakilan tersebut. Okey, contohnya yang ni dia bagi carta palang asalnya. Lepas tu dia tukarkan kepada carta plot. Carta yang ni. Plot pula, graf garis. Okey, kenapa? Dia kata dia pilih graf garis, dia sesuai kerana dapat melihat data yang terkumpul serta keuntungan. Dia tak ubah apa-apa. Macam ni 20 kita nampak 20. 2011 kita nampak berapa pun kat sini pun kita boleh nampak. Sini berapa ni pun sama. Jadi kita ni. Biasanya kalau graf garis kita boleh tukar kepada apa nama dia ni? Carta palang boleh tukar pada graf garis ataupun graf garis boleh tukar pada carta palang. Ni biasa. Kalau carta pi boleh juga kita tukarkan kepada ni juga Maknanya kalau carta pi ni pun bentuk asal dia ni tadi kita kena patah balik, jadi kita boleh dapatkan dalam bentuk palang ataupun graf garis. Okey. Kemudian kita tengok seterusnya. Ni saya dah tipikkan juga ke? Belum. Kalau tengok dekat dalam buku teks yang ni. Ni dia bagi kita apa nama dia ni? Bentuk carta pi. Jadi carta pi ni dia kata 25 orang, jadi kita pecahkan 20% ni berapa orang, A ni berapa orang, jadi kita boleh dapat berapa orang, jadi kita boleh tukarkan sama ada pada carta palang ataupun dia punya apa nama dia sebut tadi?
graf garis Boleh? Ke awak rasa tajuk ni macam susah sikit? Saya rasa macam saya nak ajar awak macam mana terus kepada ni lah. Boleh tak? Ni bagaimana mentafsir perwakilan data. Ni ada kelas yang dah. Saya rasa kumpulan B dah. Yang saya risau kumpulan A yang belum. Betul tak? Kelas? Kelas, betul tak? Betul. Alah, janganlah tarik. Cikgu satu-satu. Kan? Lepas tu yang periksa pula kumpulan A dulu. Saya pun pelik lah kenapa diorang macam tu. Maknanya saya rasa sepatutnya kumpulan B dah bersekolah 4 minggu. Tapi kumpulan A baru bersekolah 2 minggu. Betul tak? Sekolah kerja. Kan daripada bulan 11 hari tu, kumpulan B tingkatan 1 awak dah bersekolah selama 4 minggu. Termasuk minggu lepas. Manakala kumpulan A baru 2 minggu. Esok ni baru minggu ketiga awak. Betul tak? Betulkan saya kalau saya salah? Betul tak? Ke saya yang salah kira? Betul. Okay, tapi tak apalah kita terus pergi pada mentafsir perwakilan data. Sebab saya kalau boleh, saya nak fokuskan besok dengan lusa kita patah balik buat ulang kaji sikit. Besok lepas sekolah dalam pukul 3 kita jumpa balik kat sini pukul 3 sampai pukul 5. Hari apa? Hari Selasa Ata, jangan panjat meja. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim, budak ini. Okey, kita tengok pada soalan ni bagaimana kita nak mentafsir perwakilan data. Okey, kita pergi pada yang ni Macam mana kita nak tafsir perwakilan data? Yang ni saya rasa grup B, saya rasa grup B kebanyakan kelas dah masuk ni, rasanya 3 kelas. Tapi tak apa, kita ulang kaji balik. Okey. Berapakah jisim sampah pada 2010? Tengok daripada graf ni, macam ni kita nak tahu jisim pada 2010. Berapa ni? Ni kita tengok ni kan? Berapa tu? 2. 2 apa? 2,000. Tan. Tulislah kat situ 2,000 tan. Okey, apa yang boleh dinyatakan tentang jisim sampah pada tahun 2011 dan 2013? Awak tengok, ni 2011. Saya pakai 2011 dan 2013 sama. Ya, sama. Jadi saya katanya jisim sampah 2011 dan
2013 adalah sama. Cari minimum jisim sampah untuk 6 tahun. Dalam selama 6 tahun yang mana paling sikit? Minimum tu sikit kan? Yang mana paling sikit? 2015. 15. Ni maknanya mentafsir sampah. Kita cari maklumat dari mentafsir sampah. Mentafsir perwakilan data. Kita ambil data daripada apa nama dia tadi? Daripada graf tadi Nyatakan satu inference berdasarkan graf garis itu. Apa yang kita bercakap? Kesimpulan dia daripada graf garis tu. Inference tu macam kesimpulan kan? Betul tak? Ni bahasa sains ni sebenarnya. Betul tak inference tu ialah kesimpulan? Saya ni lah sebab saya ni tak berapa pandai sains. Kalau tak saya dah jadi cikgu sains kan. Tapi sebab saya cikgu matematik. Okey. Ni maksud inference ialah kesimpulan yang dibuat daripada fakta asas berikut. Okey. Jadi apa kesimpulan yang kita boleh dapat daripada graf garis ni? Awak tengok mula-mula dia naik. Lepas tu dia turun. Apa yang berlaku sebenarnya? Pembuangan sampah makin menurun. Selepas 2012. awak rasa kenapa dia turun? Apa puncanya dia turun? Masyarakat mulai sedar untuk kita semula barang. Ya, betul. Kan sebab jadi sampah dia semakin berkurangan lah. Masyarakat semakin sedar untuk membuat sekitar semula. Okey. Berdasarkan trend graf garis, ramalkan jisim sampah yang dibuang pada tahun 2016. Jadi awak rasa 2016 ni jadi berapa ni dia punya jisim dia? Awak rasa dia turun ke dia naik ni? Dia rasa dia turun kan sebab dah nampak pattern dia nak turun. Jadi kita jangkakan dia turun. Kalau turun lagi satu, dia pergi dekat sini. Okey, berapa ni bacaan dia? Iaitu dekat 1,000 tan. Boleh? Senang je kan nak tafsir perwakilan data ni? Sekejap saya pergi pada yang seterusnya. Berapa minit nak berjaya? Sekarang lah apa nak berjaya berapa minit pun. Oh, door is open. What is tadi belakang itu? Atas mati. You fail. Apa pun you fail. Okey, kita pergi pada soalan seterusnya, histogram. Ni
Dia kata kat sini, cari bilangan murid yang mempunyai tinggi 155 cm hingga 159 cm. Jadi macam ni kita nak tahu ni. Berapa bilangan murid ni daripada graf kita tengok? 10. 10. Macam mana tahu 10? Kita ambil yang ni kan. Kita tengok. Okey, jadi kekerapan dia ada 10. Maknanya 10 orang. Kita ambil yang kelas yang ni sebab 155 hingga 159 cm. 10. Okey, betul. Bagus. Cari bilangan layak murid perempuan jika 160 cm dan ke atas adalah layak. Contohnya mungkin dia nak pelajar perempuan yang nak jadi pramugari katnya kan. Dia kena tinggi, dia kena cukup. Jadi berapa orang yang layak nak jadi pramugari ni tadi? Dia kata 160 ke atas. Jadi kelas mana ni yang kita nak ambil? Yang ni kan, berapa orang ni? Dekat sini. Apa ni bacaan dia? Macam mana kita nak tahu? Yang ni tadi 10 orang Okey, ni tadi berapa orang ni? Berapa tu? 4 orang. 4 orang. Macam mana tahu 4 orang? Awak tengok ni kat sini, antara sini dengan sini kosong ni dia ada 5 kotak kecil. Betul? Kalau saya guna CP2. Tapi nilai dia 5 kotak kecil ni nilai dia 10. 5 kotak ni nilai dia 10 orang. Jadi sekarang ni antara sini ke sini dia ada 2 kotak kecil. Betul tak? Jadi 2 kotak. Boleh buat macam mana? 10 bahagi dengan 5. Sebab 10 kotak ada 5. Jawapan dia 4 orang. Darab 2 jadi kita dapat 4 orang. Boleh? Boleh faham macam mana dapat 4 orang? Boleh. Okey, buat satu inference tentang taburan tinggi murid perempuan. Ni buat apa pula ni? Jangan. Ada lagi budak 2 orang ni. Cepat. Berapa orang? Berapa orang? Macam mana inference dia? Sebenarnya ada beberapa lah boleh buat inference. Satu, awak boleh kata bahawa tinggi murid perempuan adalah 140 hingga ke 164 cm. Itu satu inference. Ataupun awak boleh cakap juga menyatakan bahawa kebanyakan budak perempuan, murid perempuan, tinggi dia antara 150 ke 154 cm. Sebab dekat 20 orang tu ada berapa orang? 18 orang yang tinggi dia antara 150 ke 154. Awak boleh masukkan apa-apa saja yang boleh buat kesimpulan tentang tu lah. Maklumat yang boleh keluarkan. Okey, boleh? Boleh tulis kat sini majority. Ni 18 berapa murid ni? 12. Kita majority tidak, tak. Ataupun saya rasa nak selamat macam ni lah. Ketinggian murid perempuan adalah dari
140 cm hingga 164 cm. Macam tu je. Okey, awak selesaikan tu dulu sementara saya ambil gambar yang lagi satu. Lock is open. Open. Lock. Open. Open. Lock. Open. Lock. Open. Arfan. Ini door. Door ke apa ke, kau jangan nak jahanamkan Door is lock. Door is locked lah, door is open lah. Apa jadi polis apa dia? Jangan jadi polis nanti. Apa? Tak. Lupa. Tak. Lupa. Apa? Jadi polis itu. Polis. Ini apa? Hah? Polis apa? Jaga Sekejap ya. MS. Door is unlocked. Dia dah. Door tak. Pintu ni dah tak boleh. Satu lagi. Buat dulu lah. Tak apa ni gerak kunci. Kita kena masuk ke dalam selama. Bagilah kunci ni. Okey, kita tengok pula ni poligon kekerapan Nah, ni poligon kekerapan lah. Okey, yang dikatakan poligon kekerapan ni dia sambung titik tengah bahagian histogram ataupun carta palang. Ya, dia letak titik tengah sini, lepas tu dia sambungkan jadi bentuk. Macam ni lah Jadi kalau tengok kat sini dia jadi bentuk dipanggil sebagai poligon kekerapan. Sebab apa dia katakan poligon? Poligon ni apa sebenarnya? Pernah dengar tak perkataan poligon? Pernah Siko. Apa dia poligon? Bentuk. Ya, betul, bentuk. Contohnya segitiga, segi empat. Lepas tu kalau 5 dipanggil heksagon. Kalau 6 dipanggil kalau 5 pentagon. Kalau 6 heksagon. Kalau 7 heptagon, kalau 8 oktagon, kalau cikgu tak silap Okey. Jadi kalau awak tengok, apa yang kita boleh tahu pasal poligon ni, dia mesti bertutup. Dia tak boleh macam ni. Kalau segitiga, dia tak boleh segitiga macam ni. Salah. Sekejap tu, dia terbuka. Dia mesti kalau segitiga, dia mesti bertutup. Mana boleh pegang kunci? Okey. Dia mesti bertutup. Jadi sama jugalah dengan poligon ni, poligon kekerapan. Kenapa dia panggil poligon kekerapan? Sebab dia ambil daripada kekerapan ni tadi. Dan dia jadi poligon sebab bila dia dah bercantum macam ni, dia jadi satu bentuk. Okey? Okey, jadi saya nak pergi pada soalan yang terakhir sebelum kita habiskan kelas kita. Yang last. Cari jumlah peserta dalam acara larian mesra. Kita nak tahu apa ni jumlah peserta dia. Okey, kita tengok dulu kat sini. Ni berapa orang ni agaknya, berapa orang yang peserta dia? 20 orang. 30 ke ni?
50 orang lah kan. Ni berapa minit yang bawah. Kekerapan ni maknanya berapa orang. Jadi kalau kita tengok kat sini, sini 10 orang. Okey, tempat yang ni berapa orang ni agak-agak? Dalam piano tu lah, ada piano tu besar. Orang tak jual lah. Oh, kunci. Okey, ini berapa ni? Ni saya rasa 30, yang ni saya rasa satu 24, satu lagi 26 lah ni saya rasa. Ni 24, yang ni 26, yang ni 30 Okey, yang ni berapa ni? Okey. Okey, ada kunci Yang ni saya rasa sini 9, sini 11. Jadi kita tambahkanlah semua. 10 tambah 24 tambah 30 tambah 26 tambah 11 tambah 9. Jadi kita dapat berapa ni? 40 tambah 50, 90. Ni jadi 110. 110 orang. Okey, dia kata cari bilangan peserta yang mencatatkan masa larian dalam tempoh 16 minit hingga 20 minit. Mana 16 hingga 20 minit? Yang ni kan, 16 hingga 20 minit. Jadi berapa orang ni? 24 orang. Apa orang pintu? Sini. Hingga apa ni? Dia nak kak. Tak keluar. Aku tak boleh. Tak boleh keluar. Sini nak kalau meja tu pecah. Ini. Tak boleh dari situ nampak kursi tu pecah. Tak. Betul, I'm sorry dia angkarakan. Di situ kamu cakap sendiri. Dan dan dapat dan apa yang sama ya? Dari bukan so penting kan? Tu, oi. Ini. Okey, yang ni kita boleh kata inference inference dia Inference dia kita boleh kata bahawa peserta mencatatkan masa start berapa minit tu? 16 minit hingga 35. Saya ambil antara yang sini dengan sini. Tapi kan ni sebelum 36, 35. Jadi yang ni 16 minit ke atas. Okey? Boleh?
Okey, setakat ni ada apa-apa nak tanya tak? Hari ni kita sampai situ dulu boleh? Kelas? Boleh cikgu. Dulu. Okey, Boleh, boleh. sekejap lagi nanti cikgu akan Boleh. sharekan soalan daripada buku-buku lain yang kita boleh buat ulang kaji nanti awak boleh print siap-siap ke apa kalau ada printer, kalau tak nanti awak rujuk je dah kat dalam telefon awak ataupun apa Boleh ya, sebab saya nak hantar ke awak pun memang dah tak boleh. Saya pun masih lagi MC, saya minta maaf banyak-banyak. Tapi saya harap bolehlah nak membantu awak Okey, kita jumpa lagi. Saya rasanya Rabu ni, depan ni saya akan ke sekolah. Cuma saya memang tak boleh nak naik lagi ke kelas lah. Saya tengah belajar naik tangga. Okey, apa pun semoga kita sama-sama jaga dirilah ya. Saya minta maaf sebab yalah kita terpaksa buat ulang kaji macam ni. Saya rasa mudah-mudahan awak dipermudahkan untuk jawab soalan Okey. Ataupun bila mana ada lagi 2 malam ni, boleh juga sesiapa nak tanya apa-apa soalan. Lepas tu yang baru periksa minggu ni adalah kumpulan A, betul tak? Kumpulan B periksa minggu lagi 1, minggu depan. Betul? Betul. Okey, kumpulan B. Nanti rasa nak teruskan tak buat ulang kaji? Kita buat Sabtu Ahad lah. Sebab nanti awak ada paper kan? Saya tak naklah kacau. Boleh nanti kan saya bagi link. Okey, kita kumpulan A pun kalau Baik, awak cikgu. habis periksa awak nak join pun saya bagilah. Bukan kita nak belajar, sekurang-kurangnya kita dapat ilmu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita habiskan kelas kita ni Okey. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih, cikgu.